Ya. Yang tu dah lama dah. Kan? Masa awal dulu. Masa awal-awal dulu. Okay. Masa awal PKP dulu kan susah nak cari hand sanitizer. Jadi saya ni lah. Saya buat sendirilah kan. Masa tu tak jumpa dekat kedai pun tak ada. Tu yang boleh buat sendiri tu. Boleh nak bagi tahu Ham nanti. InsyaAllah. Kan, dia nak pergi sekolah. Rasanya dia start dah kot. Dah start ya? Sebab dah share tadi. Okay. Okay, Cikgu Iswan kami nak mula. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, clear Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiringi restu ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Dan salam anak baik lagi cerdik. Yang berusaha Encik Amir Fikri bin Ithnin, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Seri Kelana. Yang dihormati Puan Nur Hayati binti Yahya selaku penceramah pada pagi ini. Yang dihormati Encik Rezwan bin Alias, Guru Penolong Kanan 1. Puan Faridah binti Muhammad Isa, penyelia petang. Seterusnya, rakan-rakan guru daerah Seremban, Negeri Sembilan, rakan-rakan guru daerah Kubang Pasu, Kedah, rakan-rakan guru daripada Telegram dan Facebook yang hadir pada pagi ini. Bersia-sia di taman bunga sambil memetik si bunga mawar. Walaupun tak pernah bersua muka, di sini kita bertemu dua. Bersyukur kita kehadrat ilahi, justru dengan inayah dan kurnianya dapat kita berkumpul bersama pada pagi ini. Marilah kita mengikhlaskan kehadiran kita dalam majlis ilmu pada hari ini. Tahniah kepada tuan-puan yang sanggup berkorban untuk menangguhkan segala keinginan yang muncul di dalam minda ketika ini. Semoga pengorbanan yang kita lakukan akan dibalas dengan 1000 kebaikan. Bagi pihak majlis, saya mengadu-adukan kehadiran Puan Penceramah dan Pemudahcara Program LDP Panitia Sains SK Seri Kelana pada kali ini. Terima kasih Puan Nur Hayati atas kesediaan memenuhi undangan pihak sekolah dan selamat berkenalan. Bagi memberkati majlis, marilah sama-sama kita mengaminkan doa yang akan dibacakan oleh Ustaz Suzairi. Dipersilakan. Ustaz Suzairi. أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أصحابه أجمعين. Ya Allah, bagimu segala pujian. Kurniakanlah kami lisan yang lembut dan basah, mengingati dan menyebut namamu, hati yang penuh segar mensyukuri nikmatmu, serta badan yang ringan menyempurnakan perintahmu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami bersyukur kerana Engkau mengizinkan kami menghadirkan diri, emosi dan roh kami. Sesungguhnya pada pagi ini kami berhimpun dalam majlis LDP Sains Anjuran
Panitia Sains SKC kerana bagi menyatakan kesungguhan, komitmen dan iltizam kami untuk membangun, membina dan martabatkan anak bangsa supaya berbudi, berguna dan berjasa pada agama bangsa dan negara. Ya Munzilar Rahmah wa ya Fatihal Barakat. Berkatilah pertemuan kami, berkatilah usaha kami, ilhamkanlah dalam minda kami idea yang bernas, pandangan yang jelas dan keputusan yang waras. Kurniakanlah kepada kami limpahan ilmu yang berguna dan kefahaman yang benar. Satukanlah hati kami, eratkanlah silaturahim dalam kalangan kami. Padukanlah tenaga dan usaha kami untuk memartabatkan pendidikan negara secara bersama. Mudahkanlah urusan kami untuk mendidik anak murid kami. Berikanlah kami kekuatan semangat, tidak berputus asa, bersungguh-sungguh dan rajin untuk memikul tanggungjawab ini. Ya Qadiyal Hajat, ampunkanlah dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami lemah dalam sendirian, maka kuatkanlah kami dalam amal jamaah dan kolektif. Sesungguhnya kesabaran kami punya batasnya, maka kurnialah kami nikmat kesabaran seumpama sabarnya Nabi-Nabi yang ulul azmi. Sesungguhnya kami amat cenderung untuk mengutamakan diri kami, maka didikkanlah hati kami untuk mengutamakan keperluan saudara-saudara seagama kami. Seperti kekasihmu mendidik para sahabat baginda berbuat demikian. Sesungguhnya hati kami juga sentiasa berbolak-balik, maka satukanlah hati kami dan berikanlah kami ruang dan masa untuk bantu-membantu dalam menegakkan agamamu. اللهم اجعلنا جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفارقنا من بعده تفارقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا ما يتبعنا شقيا ولا مسودا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Ustaz Suzairi atas bacaan doa itu tadi. Negara Malaysia aman sentosa, pendidikan gemilang misi utama. Dengan tiada melengahkan masa, kita mulakan majlis pertama. Untuk itu, saya mempersilakan Encik Amir Fikri bin Isnin, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sri Kelana untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Dipersilakan Cikgu Amir. Mungkin ada masalah lain. Kita tunggu 1 minit boleh, Cikgu? Cikgu Rahimatul Syaihah ni Cikgu Kubang Pasu? Saya tak pasti. Mungkin apa ni? Sebab saya bukan kenal semua kan cikgu Kubang Pasu. Tapi rasanya bukan cikgu Sains Kubang Pasu lah. Okey, Tak kenal. Rasanya ada cikgu daripada daerah lain kot. Tak apa, kita ucapkan selamat datang lah ya kepada peserta. Okey, sekarang Cikgu Amir Fikri, dipersilakan. Rasanya Cikgu Amir ada masalah. Cikgu Amir okey? Rasanya kalau
line ni bermasalah, kita teruskan dengan Cikgu Noorhayati. Boleh. Okey. Cikgu Amir okey? So saya start dululah. Okey Cikgu Amir. Boleh okey. Jadi saya minta maaf tadi sini pakai handphone je. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi yang dihormati penceramah kita Puan Puan Noorhayati Yahya, Jurulatih Utama Sains Sekolah Rendah Daerah Kubang Pasu, Negeri Kedah, Barisan Guru-Guru Penolong Kanan dan KP kita Puan Nur Fuzaizah, serta guru-guru yang sempat hadir pada hari ini. Jadi pertama sekali saya minta maaf lah di atas berlakunya kesulitan saya terpaksa keluar masuk ni Jadi alhamdulillah lah kita dapat juga bersama-sama pada hari ini. Jadi pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih lah kepada Cikgu Noorhayati kerana sudi bersama-sama kita pada hari ini dalam kesibukan dalam persiapan untuk pembukaan semula sekolah. Terima kasih Puan Noorhayati. Saya harap apa yang Puan Noorhayati kongsi tu dapatlah kita cedok bersama-sama walaupun dia ada bawa satu tempayan, dapat seorang sikit pun alhamdulillah. Dan juga saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua jawatankuasa Panitia Sains dalam memastikan program ini yang dirancangkan sejak minggu lepas lagi dapat dilangsungkan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Dan juga terima kasih juga kepada semua guru-guru. Saya dapat tahu ada jemputan daripada semua guru-guru daerah Seremban. Jadi siapa yang berkelapangan dan bersama kita, pihak sekolah juga mengucapkan terima kasih kerana memberikan sokongan dan dukungan kepada pihak sekolah dalam menjalankan program-program seperti ini. Dan insya-Allah jika ada sambutan dan juga permintaan di masa-masa akan datang, pihak sekolah akan berusahalah untuk menyediakan prasarana bagi memastikan program ini dapat dilangsungkan untuk beberapa siri lagi pada masa akan datang. Dan untuk makluman semua, inilah dia yang akan kita hadapi di masa-masa akan datang, dan inilah dia juga kaedah dan pengajaran yang ditekankan oleh pihak kementerian untuk kita laksanakan. Yang kita pasti pada satu hari nanti perkara ini nak tak nak memang kita akan tempuhi juga, dan daripada masa ke masa kita hendaklah sentiasa mempertingkatkan kemahiran kita terutamanya dalam penggunaan ICT dan juga aplikasi-aplikasi dalam memastikan pengajaran anak-anak kita lebih menarik pada masa akan datang. Jadi saya rasa tak naklah saya berucap panjang semua sekali lagi saya mewakili semua sekolah, seluruh sekolah kebangsaan Asia Kerana ingin mengucapkan terima kasih kepada jawatankuasa dan juga penceramah kita kerana sudi bersama-sama pada hari ini dan mencurahkan ilmu dan juga amalan terbaik yang akan dikongsikan bersama nanti. Dan saya harap semua cikgu-cikgu yang bersama kita pada hari ini sekurang-kurangnya dapatlah ditambahkan satu ilmu untuk kita bawa bekalan kita bagi memastikan pengajaran kita lebih menarik lagi pada masa akan datang. Sekian daripada saya mengucapkan mohon ampun dan maaf jika ada sebarang kekurangan dalam pihak sekolah mengendalikan ladap ini, dan jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, tolong daftarkan kehadiran untuk kita memudahkan urusia daftar kita punya ESPLG nanti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan lepas ni bolehlah maklumkan kepada pihak SU SPLG sekolah masing-masing untuk membuat pengesahan. Sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan semula kepada Puan Nur Fuzaizah. Okey, terima kasih Cikgu Amir. Sebelum slot LDP diserahkan kepada Puan Noorhayati, izinkan saya menyatakan serba sedikit latar belakang beliau. Mohon izin Cikgu Noorhayati. Noorhayati, beliau adalah seorang yang rajin dan komited dengan tugasnya. Beliau merupakan jurulatih utama Sains Sekolah Rendah Daerah Kubang Pasu dan Negeri Kedah, pengendali bengkel hands-on STEM untuk kolokium STEM anjuran KPM, juru pembimbing pertandingan inovasi peringkat daerah,
negeri, kebangsaan dan antarabangsa, penulis buku latihan terus lagi dan didik dan juga merupakan penceramah bingkil sains. Tahniah kepada Cikgu Nur Hayati. Maka bersama kita Line tersekat lah. Line saya ke line satu? Okey Puan Hayati, bolehlah carry on Silakan Puan Hayati, maaf atas kesulitan. Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Pengerusi Cikgu Nur Zaizah Ismawi dan juga pihak SK Seri Kelana Seremban kerana sudi menjemput saya untuk perkongsian amalan PDPC Sains dalam talian. Okey, sebenarnya saya bukanlah orang yang pakar sangatlah dalam PDPC dalam talian ni. Cuma saya buat apa yang saya mampu. Memandangkan murid-murid saya merupakan murid sekolah luar bandar. Jadi tak banyak yang saya boleh buat untuk murid saya. Jadi kita tengok kemampuan murid, macam mana dia nak adapt, berapa ramai yang boleh buat. Jadi saya guna ikut kemampuan pengetahuan yang saya ada dan juga kemampuan murid saya untuk ikuti PDPC tu secara dalam talian lah. Okey, tapi saya rasa mungkin ada juga cikgu-cikgu dekat sini yang lebih baik dia punya amalan PDPC tu daripada saya. Jadi saya hanya berkongsi apa yang saya buat saja dan saya tahu memang lebih ramai lagi yang lebih banyak lagi ilmu sebab saya pun masih belajar juga kan. Sebab kita pun tak sangka bila cuti sekolah tiba-tiba jadi tergempar macam ni. Dengan dengan nombor telefon murid pun kita tak ada kan, tak sempat nak ambil. Okey, jadi bila berlaku perkara macam ni saya telah buatlah something supaya PDPC tu berjalan dengan lancar lah. Lebih lagi macam murid saya duduk di kawasan luar bandar di kampung, jadi line internet tu agak sukar lah. Jadi ada masalah sikit. So dekat sini saya ingin berkongsi sebersedikit lah apa yang saya buat dengan murid saya. Okey, so kita boleh mulalah kan? Puan Pengerusi, nampak macam line tak berapa elok. Okey, so saya share. Share. Okey. Okey, perkongsian amalan PDPC Sains secara dalam talian daripada saya lah, Cikgu Nur Hayati. Saya dari SK Binjan SK Binjan Jitra. Okey, buat pengetahuan semua. Okey, aplikasi dalam talian yang kita dah sedia maklum, kita ada Google Meet, kita ada Zoom meeting, kita ada Teams, kita ada Webex, kita ada StreamYard. Okey, boleh tak saya tahu ada tak yang
tak pernah guna salah satu daripada semua ni? Ada tak? Ada tak cikgu yang tak pernah guna? Okey? Okey. Jadi saya akan teranglah satu-satu tu. Yang biasa kita guna ialah Google Meet kan? Okey, yang biasa kita guna ialah Google Meet. Jadi okey, Google Meet ni macam yang sekarang ni lah kita guna. Ada dekat handphone dan desktop. Kemudian Zoom Meeting. Saya dah guna semua ni dan saya lebih selesa menggunakan Zoom Meeting. Sebab bagi saya Zoom Meeting, okey, saya dah share kan. Saya ingat saya share macam ni je lah kot. Saya tak buat, saya tak buat slideshow, okey kan? Okey. Jadi saya guna Zoom Meeting. Okey. Saya lebih selesa guna Zoom Meeting. Sebab Zoom Meeting ni dia lebih mesra pengguna. Kalau macam Google Meet, kita share screen, kita nampak macam kita cakap seorang-seorang. Tapi kalau Zoom Meeting, kita nampak student kita dekat tepi. Macam mana kita masuk tadi, kita nampak kawan-kawan ataupun kita nampak kawan-kawan kita, macam itulah kita nampak murid-murid. Jadi saya boleh nampak lah murid saya kan. Jadi bila kita share screen ke, kita share apa-apa, kita boleh nampak murid kita. Kemudian Teams ni okey juga, tapi dia terlalu banyak sangat function dia. Macam untuk sekolah rendah, boleh guna, tapi dari segi audio tak berapa sangat. Zoom lebih baik dari segi audio. Google Meet ni yang saya dia punya kelemahannya lah kan. Okay, Google Meet ni satu, kita tak boleh nampak orang bila kita share screen. Satu lagi, bila kita lagi satu dia kena line internet yang kuat. Baru kita boleh join. Kalau kita line internet tak kuat, tiba-tiba dia akan terkeluar. Kalau Zoom Meeting ni, dia line internet biasa pun okey jugalah, boleh jugalah masuk. Cuma dia mungkin tak nampak video, macam tu je lah. Tapi biasanya murid saya banyak yang boleh masuk Zoom daripada masuk Google Meet. Google Meet ni bila di tengah-tengah kita tengah buat online, tiba-tiba dia terkeluar. Okay. Teams lebih kurang macam Zoom juga, tapi dia lebih banyak function dia, tapi bagi saya dia tidak mesra pengguna berbanding dengan Zoom. Webex sama dengan Zoom juga. Webex sama je dengan Zoom, tapi saya tak pernah guna Webex sebab saya rasa macam cukuplah saya perkenalkan 2 saja aplikasi untuk murid saya, sebab murid saya pun sekolah rendah, sekolah luar bandar pula. Jadi nanti kalau kita suruh dia install banyak-banyak pun, dia pun pening. Dan juga waris ataupun parents pun akan komplain juga bila kita suruh download ni, download tu kan. Jadi saya guna 2 ni je lah. Dan StreamYard ni, lagi satu Zoom ni, dia hanya boleh 40 minit saja. Bila dah cukup 40 minit, kita punya PDPC tu dia terus stop. Tapi kita boleh join balik, kita boleh hantar balik link yang baru lah. Cuma tu je lah dia punya kelemahan. Kalau kita nak berterusan, kita kena upgrade dan ada bayaran lah. Macam Webex Unlimited. Webex sama dengan Zoom,
unlimited tapi saya tak pernah guna lagi sebab saya kena Zoom dulu baru Webex. Jadi saya nak minta murid saya install pun macam banyak-banyak sangat kan. Parent pun dah komplain. Nak kena install lagi ke cikgu, nak kena install lagi ke. Jadi saya pun tak gunalah Webex dengan Teams ni, saya tak guna untuk murid saya. Okay, sebab Teams ni complicated sikit, dia tak mesra pengguna. Dan StreamYard ni kalau cikgu nak buat live dekat YouTube, okay, kita masuk saja dekat website, type saja StreamYard dekat website, lepas tu kita login guna, tak apa nanti saya tunjuk. Lepas tu kita login guna Google kita ke, atau lepas tu kita pilih lah sama ada kita nak live di Facebook ataupun live di YouTube. Okay, yang ini kalau sebenarnya StreamYard ni bagus sebab satu audio dia dan juga gambar dia tak pecah-pecah. Gambar dia cantik dan juga dia punya kualiti suara. Kualiti suara setakat ni StreamYard dengan Zoom yang sangat okey. Kualiti suara. Okey. Tapi StreamYard ni dia hanya untuk 20 jam yang untuk 20 jam saja free. Lebih daripada tu kena bayar lah. Cikgu kena upgrade dan kena bayar. Dan 10 orang saja yang boleh masuk StreamYard. Maksudnya bila cikgu nampak dekat skrin, yang tu hanya 6 orang saja yang boleh ada dekat skrin dan 4 orang lagi duduk dekat bawah, duduk dekat belakang tabir. Tapi hanya 10 orang je boleh masuk StreamYard. Biasanya yang ini kalau kita nak buat forum kan, nak buat forum ataupun kalau macam cikgu nak live dengan murid, memang baguslah sebab cikgu seorang-seorang je kan. Dia yang bagusnya StreamYard ni sebab kita boleh dapat respon cepat sebab kita tahu murid kita memang suka komen-komen kan. Kalau yang live ni diorang senang nak komen, orang pun senang nak komen. Kalau cikgu share PDPC cikgu dekat murid lain pun terus dapat soalan. Jadi kita pun boleh jawab dekat situ. Okay? Kita boleh terus jawab dekat situ lah. Maksudnya jawab secara lisan, bukan jawab typing. Kita baca dan kita jawab secara lisan. Okay? Dia keluar dekat skrin. Okay. Setakat ni ada soalan tak? Ada soalan tak? Ada soalan tak setakat ni? Tak ada Okey. Rasanya ramai cikgu yang dah familiar kan dengan semua aplikasi-aplikasi yang saya bagi tadi. Okey, kita teruskan. Kalau tak nampak skrin bagi tahu ya. Sebab takut saya shock sendiri. Tengok macam nampak skrin tapi rupanya tak nampak. Okey. Okey, untuk hari ni sebenarnya saya hanya membuat perkongsian untuk yang cikgu-cikgu yang belum pernah buat online class. Sebab biasanya kalau cikgu yang dah buat online class tu dia dah tahu dah apa masalah, lepas tu apa yang perlu buat. Okey, yang ini saya share untuk cikgu yang belum pernah buat lagi. Okey. Mula-mula yang cikgu perlu buat sebab kita masa hari tu kita cuti bulan 3, lepas tu terus bersambung dengan PKP kan. Masa tu memang kalau macam cikgu kelas tu mungkin dia dah ada dah nombor telefon murid-murid, tu tak ada masalah dan dia dah ada group. Tapi sebab bulan 3 mungkin ada cikgu yang tak ada group lagi. Okey, tak ada group dengan murid-murid. Macam saya bukan cikgu kelas.
memang saya tak ada nombor telefon murid-murid. Nasib baik saya sempatlah ambil beberapa orang nombor telefon beberapa orang murid saya yang tahun-tahun lepas tu adalah kan, yang tak ajar tahun lepas memang tak ada. Jadi caranya saya buat macam ni. Okey, kita tengok dekat link ni. Kalau tak dapat tengok, bagi tahu ya. Kalau tak nampak. Okay, saya buka link YouTube ni. Okay, kat sini saya sharekan macam mana kita nak invite murid menggunakan group WhatsApp. Okay, mula kita tekan WhatsApp. Lepas tu kita tekan new group. Okay, new group tu dekat sini 3 titik ni, new group. Okay, mula-mula kita add siapa-siapa yang kita ada kontak. Contohnya cikgu yang mengajar murid tersebut ataupun salah seorang murid yang kita ada nombor kontak dia. Okay, katakan saya nak add salah seorang cikgu yang mengajar dalam kelas yang kita nak buat tu. Okay, saya add kawan saya iaitu okay, katakan yang ini. Okay, kita add satu dulu dan kita letaklah nama grup tu. Okay, katakan kelas sains tahun 5. Okay. Okay, dah ada dah group. Okay, kita tengok dekat setting. Okay, nampak kat sini invite via link. Jadi kita tekan invite via link ni. Lepas tu kita send melalui WhatsApp. Kita send lah, kita blast lah dekat grup sekolah ataupun kontak murid-murid ataupun kontak guru kelas. Okey, minta guru kelas send pada mana-mana murid dan minta murid tu invite. Okey, contohnya saya masukkan dekat sini. Okey, dia akan keluar macam ni lah. Dia akan keluar macam ni. Dia akan keluar macam ni. Kelas sains tahun 5. Okey, dan kita view group tu. Okey, yang ini, yang gambar profil ni kita boleh setting lah lepas-lepas ni. Kita letak, kita set group info. Lepas tu kita masukkanlah gambar ni, kemudian kita boleh letak kemudian. Okey, itu saja. Okey, untuk yang pertama saya kita buat grup WhatsApp untuk murid. Okey, dan kita belaskan pada mana-mana salah seorang murid dan minta dia invite rakan-rakan yang lain. Jadi macam ni lah. Okey, itu saja. Okey, kita teruskan dengan ni. Okey, yang tu yang langkah yang pertama. Okey, langkah yang kedua. Okey, kita invite juga ibu bapa murid di dalam kumpulan WhatsApp. Okey. Apa ni, yang ini kita suruh murid-murid tu masukkan ibu bapa. Kalau ada murid yang tak nak masuk ibu bapa pun, kita boleh minta kerjasama dengan PIBG. Mungkin ada cikgu yang ada grup dengan PIBG, jadi kita akan share lah link tu di dalam grup sekolah dan PIBG. Lepas tu kita minta murid-murid yang berkenaan, waris-waris yang berkenaan, maksudnya waris yang ada kaitan dengan murid dengan grup WhatsApp berkenaan. Kalau tahun 5 lah, tahun 6 lah. Jadi dia pun akan masuk sekali. Okey.
Okey, kemudian yang kedua, rancang masa. Tetapkan masa kelas. Biasanya seeloknya macam murid saya ni ada yang tidak ada smartphone. Okey, hanya bergantung kepada smartphone parents, waris. Jadi ada waris yang bekerja, kan? Bekerja di rumah, ada yang waris ni. Jadi saya kena rancang dulu masa, tetapkan masa kelas tu 2 hari awal. Sekurang-kurangnya sehari awal lah. Tapi biasanya saya akan bagi tahu 2 hari awal, kemudian saya akan remind balik. Saya akan remind balik waktu yang kita nak buat PDPC tu. Okey, dan buat juga survey dengan murid kesediaan untuk keberadaan kelas bagi masa yang telah ditetapkan. Biasanya saya akan ambil, kalau waktu pagi saya akan ambil pukul 11. Sebab apa pukul 11? Sebab saya nak murid-murid dah ready, dah mandi, dah makan. Sebab kita tak boleh nak hope, nak harap murid tu akan bersedia macam di sekolah. Sebab saya pernah buat pagi pukul 9, memang tak ramai pun yang boleh join. Ada yang tak bangun, okey. Ada yang lupa lah, kan. Pagi-pagi tu ada juga yang lupa lah. Jadi bila pukul 11 tu, kalau diorang dah, murid-murid ni dah bangun awal, jadi pukul 11 tu dia sempatlah ingat. Jadi dia sempatlah nak sedia di dalam talian tu. Okey. Jadi kalau petang biasanya saya akan buat pukul 3 macam tu. Lepas kita sembahyang Zuhur semua, kan. Okey. Okey, dan kena pasti latar belakang murid. Macam murid saya ada banyak latar belakang. Tapi kebanyakannya yang B40. Okey. Dan ada yang tak dapat join pun kelas dalam talian ni. Okey, jadi saya lebih bila kita tahu anak murid kita ramai yang tak dapat join, saya punya kelas biasanya 7 orang saja yang paling ramai. 7 orang daripada 30. Daripada 20 lebih, daripada 30, 7 orang saja yang boleh duduk dalam kelas dalam talian. Sebab yang lain tu semua kekangan masalah internet, okey, tak ada data dan sebagainya lah. Dan ada juga yang tak dapat dikesan. Okey. Setakat ni nampak tak saya punya presentation? Nampak tak? Risau pula saya kod-kod tak nampak ke, kan? Okey. Okey, yang ni dah tadi. Okey, saya buat survey, kena pasti latar belakang murid. Kemudian buat maklumat awal untuk laksanakan kelas dalam kumpulan WhatsApp dan ulang maklumat untuk kelas tersebut macam yang saya bagi tahu tadi lah. Okey, dan saya guna benda yang basic saja. Saya nak murid saya kuasai buku teks dulu. Jadi saya akan guna buku teks. Okey, bahan bercetak dan PDF. Jadi yang ini cikgu tolong sediakan lah. Okey, cover cikgu dah ada bahan dah dalam PDF. Okey, dan saya akan ajar macam mana kita nak buat, kita nak ajar guna bahan PDF ni. Okey, dan kalau cikgu ada masa, cikgu boleh buat PowerPoint ataupun gunakan modul-modul yang ada. Sebenarnya banyak dalam grup Telegram, ramai kawan-kawan yang kongsi PowerPoint, modul, dan kita boleh ambil lah dan kita ubah suai lah untuk murid kita. Okey, yang tu langkah-langkah. Dan sekarang ni saya nak share peralatan yang boleh kita guna kalau kita buat kelas online. Okey. Yang ini kalau misalnya kata jika ada masalah audio ke kita punya laptop
tak berapa dengar ke, okey. Jadi kita boleh dapatkan ni lah. Kita boleh dapatkan Bluetooth earphone with microphone. Yang ni siap ada microphone dan dia boleh cas. Okey. Yang ni ada banyak harga. Cikgu boleh survey. Yang ni saya ambil contoh lah. Bluetooth earphone with microphone. Cikgu boleh check lah mana-mana. Dan yang ni beli kat Shopee, dan kalau kita beli kat Shopee tu kita tengok tak kisah sebenarnya kalau kita nak beli daripada overseas. Daripada overseas pun tak apa, sebab saya banyak beli daripada overseas. Sebab harganya lebih murah dan berbanding dekat Malaysia. Dan dia punya, nak kata lambat sangat tak ada lah. Kadang-kadang ada yang seminggu pun dah sampai, ada yang 2 minggu pun dah sampai. Kita tengok yang review dia banyak. Yang banyak rating. Lepas tu tengok banyak orang beli. Kita beli yang itulah. Kalau yang tak ada orang beli tu tak payahlah. Tak ada review kan. Okay, kita boleh tengok review. Okay, lagi satu selfie ring lamp. Okay, lupa pula saya nak tunjuk. Okay, hari ni saya tak pakai pun. Saya tak pakai. Okay, yang sekejap. Stop sharing kejap. Okey. Nampak tak saya? Macam mana saya nak. Okey. Nampak tak? Saya share. Muka saya tak ada tak ada pula muka saya. Ni. Nampak tak? Okey. Yang ni ialah ring light. Okey. Yang ni dia boleh cabut daripada kaki dia. Lepas tu kat sini ada handphone holder. Okey, yang ni yang saya beli ni ada kaki, lepas tu dia ada handphone holder banyak. Okey, ring light ni sebenarnya membantu kalau misalnya kata rumah cikgu gelap kan, jenuh kita nak setting dekat mana nak apa, nak buat online ni. Jadi yang ni pun boleh lah kalau macam berasa macam nak macam muka Mira Filzah tu kan. Okey, jadi kita boleh lagunya ni. Okey, dia ada yang saya kecil juga. Saya kecil yang ni, yang saya guna kat sini. Okey ni. Ni saya kecil. Yang ni pun okey dah sebenarnya. Okey. Okey, tu ring light. Kemudian sorry. Sekejap saya terbuka file lain pula dah. Okey. Okey, tu ring light. Kemudian okey. Yang ni ialah tripod stand. Okey. Tripod stand ni memang sangat berguna. Sangat berguna sebab okey, saya ada yang ni, nanti saya okey. Yang ni tripod stand. Okey, dia ada ni remote. Kemudian yang ni memang tak rugi cikgu beli. Sebab yang ini memang kalau cikgu nak buat video, senang. Dia boleh stabilkan cikgu punya telefon. Telefon kita tak stabil, kadang goyang-goyang kan. Okey, jadi bila kita guna benda ni, tools ni sangat stabil. Okey, dan saya guna ni masa penyampaian hadiah tau. Saya tak payah ambil gambar. Saya letak je kat depan tu.
Okey, masa majlis penyampaian hadiah guna benda ni je. Lepas tu letak handphone, habis tangkap semua murid. Lepas tu kita transfer lah dalam laptop. Okey. So sangat berguna benda ni. Okey, dan seterusnya okey. Yang tu tripod stand. Okey, yang ini. Yang ini pun sangat berguna. Okey, saya ada juga ni. Sekejap lagi saya tunjuk. Yang ini digunakan untuk cikgu buat video. Kadang-kadang cikgu nak tulis atas kertas kan. Atas kertas ke, atas iPad ke. Okey, jadi yang ni memang sangat berguna. Okey. Jadi yang dua ni memang saya banyak guna. Okey, dan next, okey, yang ini ialah mikrofon. Mikrofon ni sebenarnya tak berapa tengok lah keperluan. Kalau dah ada yang tadi tu, kalau yang tadi pun audio dah okey, so tak payahlah beli. Yang ini mikrofon kalau kita nak buat yang lagi kualiti macam Cikgu Romi punya video kan. Jadi dia nak audio dia lagi mantap, lagi clear. Okey, bolehlah dapatkan mikrofon Boyan. Okey, untuk yang itu. Dan sekarang saya share. Okey, kaedah pembelajaran yang saya guna. Okey, melaksanakan aktiviti pembelajaran dalam buku teks. Okey, saya banyak guna buku teks. Lepas tu kita campur juga video di YouTube. Maksudnya saya akan bagi link. Saya akan bagi arahan bersama dengan link YouTube. Contoh dia kalau arahan tu tentang tajuk cahaya, saya akan bagi video yang berkaitan dengan cahaya selepas arahan tu. Lepas tu jawab soalan quizis, Kahoot dan quiz dengan menggunakan Google Form, Word Wall. Okay, yang ini sebenarnya saya tak banyak yang buat sendiri. Ada yang saya ambil daripada kawan-kawan yang share. Sebab kita pun tak ada banyak masa untuk buat semua benda kan. Sebab kita pun ada anak dekat rumah. Jadi anak kita pun kita perlu ajar juga. Jadi saya yang mana yang saya mampu buat, saya buat sendiri. Yang mana tak mampu, saya kita ambil sharing daripada kawan-kawan. Okey, kemudian rakaman video recording. Video recording ni macam mana nanti sekejap lagi saya akan tunjuk dia punya contoh video recording. Cikgu boleh buat juga video recording. Yang ini ada saya share daripada seorang kawan saya, Cikgu Tun Azlina tu, dia buat video recording. Maksudnya dia rakam video macam biasa je. Lepas tu dia bagi dekat murid dia. Okey. Lepas tu perbincangan melalui WhatsApp dan Telegram, sekejap saya akan tunjuk. Kemudian pembelajaran secara maya menggunakan aplikasi Zoom dan Google Meet ni, saya akan tunjuk untuk Zoom. Sebab Google Meet ni saya assume semua cikgu-cikgu dah familiar, dah biasa sebab sekolah pun banyak guna Google Meet. Okay. Okay, yang ini kita tengok. Okey, ni contoh arahan untuk murid tahun 5. Dia bagi tajuk tenaga. Ini contoh arahan yang diberi di dalam WhatsApp. Okey. Saya bagi. Okey, yang ni saya bagi arahan. Kemudian saya attachkan sekali video. Okey. Kita bagi arahan dalam WhatsApp. Sebab saya banyak guna WhatsApp sebenarnya. Sebab murid saya, itulah bila kita buat pembelajaran dalam talian, 7 orang je. Jadi yang lain-lain tu yang 20, dalam grup WhatsApp tu ada 20 lebih. Tapi yang boleh masuk dalam talian, bila saya buat petang pun sama, saya buat malam pun sama, saya buat pagi pun sama. Saya dah guna semua waktu. Waktu pagi, petang, malam. Dan dia punya hasilnya murid saya tetap sama, 7 orang juga. 7 orang, 8 orang, macam tu lah.
Tapi biasanya 7 orang paling ramai. Lepas tu nanti tinggal 4. Lepas tu, jadi memang maksudnya mereka punya line lah, masalah line. Jadi saya akan guna WhatsApp macam ni je lah. Tajuk, kemudian link untuk YouTube. Okay, link YouTube ni kadang-kadang kita boleh juga ambil video-video yang ada dekat YouTube. Tak semestinya video yang kita buat. Video ada rakan-rakan video yang lain buat pun ada, ataupun ada company-company lain yang buat. Contoh dia Learning Pod. Saya suka guna daripada Learning Pod ataupun EduWeb TV. Saya suka guna video-video daripada EduWeb TV dan juga Learning Pod. Lagi satu ada juga video daripada pandai.com. Itu pun menarik juga videonya. Okay, ni contoh arahan lah untuk dalam WhatsApp. Okay, arahan untuk kerja di dalam WhatsApp. Okay. Okey, itu adalah contoh arahan dalam WhatsApp dan kalau boleh cikgu murid-murid ni kalau kita bagi arahan, lepas tu nanti dia akan tanya kita balik. Muka surat berapa cikgu? Jadi senang cikgu bagi siap-siap muka surat berapa. Apa ni, latihan dekat mana, muka surat berapa. Okey. Kemudian, sorry. Ni contoh. Okey. Yang ini yang saya kata video yang tadi tu lah. Video rakaman ataupun video recording. Okey, ni contoh video recording. Okey, kita skip dulu. Okey, kita nak tengok yang video recording. Pada tahun 4 kita dah belajar tentang Yang ni sumber asas bahan. Ingat tak lagu dia? Sumber asas bahan ada 4 semua. Batuan, haiwan, tumbuhan dan mineral. Jadi dia ada sumber asas bahan ada 4. okey, saya skip lah. Saya skip, kita tengok. Ini tulis maksud dia. Kemudian kelopak-kelopak ni cikgu nak awak tulis di kelopak ni satu kelopak, satu bahan dan biodegradasi. Contohnya kelopak yang pertama sisa makanan. Kelopak yang kedua benda lain. Pencemaran tanah ni adalah kaitan dengan bahan buangan. Faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran tanah, faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran bumi dan faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran. Okey. Cikgu jelaskan tadi pasal video rakaman. Okey, yang tu ialah contoh video rakaman yang dibuat oleh kawan saya, Cikgu Tun Azlina. Okey. Yang tu dia buat video rakaman. Sebab saya banyak buat dekat YouTube je. Saya suka buat video rakaman melalui Zoom. Okey. Saya buat Zoom. Sebab Zoom tu dia boleh record. Lepas tu dia ada muka kita macam kita mengajar. Dia keluar kita punya slide. Lepas tu keluar muka kita kecil. Jadi saya suka guna Zoom lah. Okey. Okey, kemudian ni adalah contoh lagi video video rakaman. Yang ini ialah contoh video
macam mana saya buat aktiviti. Saya banyak buat aktiviti secara pembelajaran berdasarkan projek. Maksudnya saya akan bagi, mula-mula saya akan buat kelas dulu, kelas dekat Zoom ke, dekat Google Meet ke. Kemudian saya akan bagi satu projek dekat murid dan saya akan pantaulah dekat WhatsApp, melalui WhatsApp. Dan kadang-kadang bila kita bagi projek dekat murid ni, ada murid yang tak buat kan. Okey, cara saya akan bagi tahu. Saya kata okey, projek ni sebab awak tak, macam murid darjah 6, okey, sekarang tahun ni awak tak ada UPSR. Jadi projek ni akan dikira sebagai PBD untuk cikgu bagi markah. Jadi bila mereka tahu untuk buat pentaksiran PBD, UPSR pun tak ada, jadi masing-masing akan buat lah dan kita akan update murid yang buat. Contoh dia macam ni lah, nama, ada nama murid, lepas tu apa benda yang dia buat. Okey, lepas tu setiap murid yang hantar personal kat saya akan masukkan dalam grup. Dan saya akan untuk bagi motivasi dekat murid lain. Sebab ada murid dia tak suka letak hasil kerja dia dalam grup terus kan, dia hantar dekat cikgu. Lepas tu saya akan bagi tahu, okey, cikgu akan masukkan dalam grup supaya kawan-kawan yang lain buat juga. Jadi bila kita dah letak seorang dalam grup, yang lain pun akan ikut buat. Jadi daripada 20 lebih tu ada 17 orang lah yang akan buat semua. Yang selain daripada tu memang akan ada yang tak buat. Yang lain tu tak dapat dikesan. Yang tu tak tahu dah nak buat macam mana sebab dekat dalam WhatsApp pun tak berjawab, kita ni pun memang akan ada lah. Yang jenis-jenis macam tu pun ada. Jadi kita assume mungkin mak bapak dia, ada yang mak bapak tak reply langsung. WhatsAppnya tak reply langsung. Okey, sama ada nombor telefon tu tak digunakan dah ke ataupun dah rosak ke ataupun tak ada data ke kan. Jadi masalah macam tu mungkin akan berlaku lah, tapi sekurang-kurangnya kita dapat motivasi, motivate budak-budak ni untuk buat kerja, untuk buat tugasan. Okey, dan macam yang ini saya, kalau macam yang ini saya buat untuk murid saya ni, bila saya bagi projek, lepas tu saya akan bagi tahu juga, okey, projek-projek awak ni cikgu akan kumpulkan dan cikgu akan masukkan dekat dalam Facebook, grup mana-mana. Contoh dia Facebook dekat PPD. Dekat PPD kami ada Facebook pembelajaran, sektor pembelajaran Kubah Basu. Jadi saya akan letak kat situ. Jadi mereka rasa seronok. Jadi yang lain pun sibuk lah nak tu sebab dia nak cikgu share hasil kerja. Hasil kerja mereka buat tu. Dan saya akan letak dekat beberapa grup Facebook lah yang besar-besar. Jadi bila bila mereka tahu tugasan mereka tu di-share ke grup yang lebih besar, dia rasa macam satu penghargaan lah. Jadi mereka akan rasa nak buat. Itu inilah cara saya untuk motivate murid saya supaya buat tugasan. Dan kita pun dalam masa yang sama bila parents ada dalam grup, jadi mudahlah kita nak motivate murid kita tu sebab bila waris tahu, waris pun membantu menyiapkan tugasan tersebut. Okey. Yang ini adalah cabaran. Okey, cabaran dan cara penyelesaian kelas dalam talian. Okey, ni kadar capaian internet yang lemah dan kekurangan kemudahan peranti elektronik ni rasanya dekat semua dalam Malaysia ni semuanya berlaku benda ni. Jadi saya akan buat pembelajaran berdasarkan buku
Kutek dan Kediri. Sebab ada parent juga yang bagi tahu, dia kata yang kami yang tak boleh nak online ni macam mana cikgu kan. Lepas tu saya akan bagi tahulah buat buku dalam buku teks. Lepas tu terpaksalah buat pembelajaran sendiri dan jika ada masalah tanyalah dekat cikgu. Jadi dah memang tak ada cara kan. Kemudian biasanya kalau saya bagi arahan, saya akan sertakan video tutorial ringkas menggunakan aplikasi screen recorder. Okay, screen recorder ni kalau macam telefon Huawei, saya guna telefon Huawei, dia ada screen recorder. Okay, dia ada screen recorder dan ada dekat setting. Kalau telefon lain boleh download di Play Store. Screen recorder ni senang sebab saya banyak guna telefon saja untuk rekod video ke apa ke. Contoh dia, saya nak minta murid masa mula-mula dulu saya nak minta murid join Zoom ke Google Meet ke, saya akan buat tutorial macam mana murid nak daripada sebab ada ibu bapa yang tak tahu langsung. Memang zero benda-benda ni kan. Jadi saya akan buat screen recording guna handphone daripada download dekat Play Store tu, cari yang mana satu. Saya buat screen recorder. Nanti saya tunjuk contoh. Lepas tu dan dalam grup WhatsApp tu juga akan ada konflik antara ibu bapa. Lepas tu biasanya macam contoh dia, murid dia hantar dalam grup. Ada seorang murid ni hantar dalam grup. Lepas tu seorang pula parent dia kata, buat apa hantar dekat grup, hantarlah personal, nanti murid lain tiru. Contoh dia macam tu lah. Bila kita hantar latihan, nanti murid lain tiru. Jadi dah konflik dah kat situ. Dia bergaduh pula ibu bapa tu kan. Parent tu bergaduh pula dua-dua orang tu. Jadi yang itu kita diam je. Kita sebagai cikgu kita diam je. Tunggu dah dua-dua senyap. Lepas tu kita masuk je topik lain. Yang tu yang saya buat lah. Jadi kita macam ignore je lah. Yang tu kan konflik tu. Jadi kita start dengan topik lain, nanti yang tu dah kira macam dah let go je lah. Okay. Yang ni kurang motivasi membuat tugasan ni macam tadilah yang saya buat tadi tu. Saya bagi tahu, saya akan share dan hasil kerja murid saya yang pengawetan tu ada yang dimasukkan dalam GPS Bistari. Sebab saya ada share-share dekat grup-grup, lepas tu ada agaknya wartawan GPS Bistari nampak dan dia berminat untuk masukkan dalam artikel. Jadi saya kata okey je lah. Masukkan dalam, jadi dia masukkan video cara murid saya buat. Sebab saya memang suka share hasil kerja murid saya dekat grup-grup yang besar. Saya share je. Jadi bila dah banyak, jadi ada yang berminat untuk share dalam artikel. Bila dah masuk artikel tu, lagi murid saya lagi bermotivasi lah. Bila kita buat bagi kerja, jadi mereka pun rasa nak buat lah. Okey. Yang ini beri tutorial. Okey, yang ni contoh saya buat tutorial lah. Yang ni saya bagi tutorial. Yang ni contoh lagi. Telegram pun saya guna juga. Okey, Telegram ni kadang-kadang macam bila saya dah buat PDPC melalui Zoom, memori video tu terlalu besar kan. Okey, jadi saya akan masukkan dalam Telegram. Okay, yang ni sama je. Sebenarnya banyak benda lah yang saya dah download nak kongsi kan. Tapi saya rasa macam tak sempat je nak kongsi semua. Okay, yang ini pautan untuk perkongsian bahan. Yang ini Facebook saya lah. Okay. Kalau cikgu-cikgu nak berkongsi kat sini pun boleh. Okay, yang ni Facebook saya.
Okay, boleh join sebab bukan saya je yang akan kongsi bahan dekat sini. Sini ada juga ramai cikgu-cikgu yang akan kongsi bahan kat sini. Ada cikgu-cikgu lain yang akan kongsi bahan kat sini. Okay. Ada ramai cikgu-cikgu lain yang berkongsi juga. Alamak. Yang ni dah tak ingat lah ni. Password. Okay. Tutup dulu. Dan yang ni YouTube saya. Okay, saya akan tunjuk beberapa. Okay. Okay, yang ini contoh saya buat. Yang ini. Saya tunjuk yang ni sikit je. Okay, yang ni saya slot ni akan dirangkap dan cikgu minta maaf. Okay, yang ini adalah bila cikgu buat online, cikgu boleh bagi tahu benda ni. Cikgu bagi tahu dekat benda ni sebab benda yang paling utama sekali ialah kita nak manage student kita. Kadang-kadang student kita ramai, kan? Kalau kita open kita punya PDPC tu sampai 100 orang ke 50 orang pun 30 orang, 20 orang pun dah cukup bising. Bila murid-murid ni, murid sekolah rendah ni, bila dia masuk memang akan bising. Dia akan dengar suara walaupun dia tak bercakap tapi dia persekitaran bunyi persekitaran tu akan masuk. Tapi kalau guna Zoom senang, saya boleh set semua mute. Mute all. Saya boleh setting host boleh kawal. Kalau macam Google Meet ni kadang-kadang tak terkawal juga. Tak terkawal. Jadi yang ini ni ialah yang ni saya rekod guna Zoom. Saya rekod guna Zoom. Bila saya rekod guna Zoom akan nampak lah saya punya gambar kat atas ni. Cemerlang guru sains dan juga bahan-bahan yang ni. cikgu akan masukkan dalam. Yang ni saya masuk Zoom. Saya masuk Zoom, murid tak ada pun ni. Yang ni saya sorang-sorang je ni. Tapi saya boleh rekod. Rekod. Lepas tu kita boleh juga hilangkan benda tu. Dalam air. Dia tanya interest. Okay. Ni contoh. Jadi saya punya video semua saya akan masukkan dalam YouTube. Sebab kalau kita simpan, kita hantar murid dalam bentuk video, dia berat. Kalau kita hantar link, tak berat. Handphone. So kita hantarkan guna handphone. Jadi kalau kita dah upload dalam YouTube, mudah. Upload dalam YouTube senang je. Cikgu buka akaun YouTube macam biasa. Pakai Google. Pakai Google. Google cikgu je. Lepas tu cikgu ambil je video mana-mana, upload. Yang ni nak kena tunjuk ke? nak buat YouTube. Okey. Tu contoh. Saya nak tunjuk yang lain sebenarnya. Tunjuk yang lain. Okey. Saya nak tunjuk macam mana saya guna yang saya punya tools tadi untuk buat. Okey, yang ni saya tunjuk satu. Hai guys, kita lagi dengan Cikgu Meno. Okey, kali ni cikgu nak share tentang proses kondensasi. Apa itu proses kondensasi? Baiklah, proses kondensasi ialah proses yang berlaku apabila gas bertukar menjadi cecair. Cikgu nak terangkan macam mana proses kondensasi itu berlaku. So, katakan di atas meja berisi
ais dan juga air. Okey, kita letak Okey, nampak ke? Nampak ke video saya? Satu gelas air dan juga ais. Dibiarkan di atas meja dan selepas 5 minit kita akan perhatikan apakah yang berlaku terhadap gelas yang dibiarkan di atas meja tersebut. Okay. Selepas 5 minit, apa yang berlaku ialah kita akan dapati terdapat titisan-titisan air di luar. Okey. Yang ni contoh saya guna yang fleksibel tu. Yang ni ialah basic cikgu nak buat video. Kalau sebab kita nak buat yang canggih-canggih pun makan masa. Okey, yang ini yang basic je lah. Nak bagi murid cikgu faham. Jadi yang ni saya guna fleksibel handphone holder. Okey, tadi ada soalan daripada tak nampak Tak nampak Okey. Sekejap saya stop presenting. Saya stop presenting. Sekejap. Sekejap. Okey. Okey, saya share entire screen. Share. Okey, ni saya nak share yang ni. Nampak tak? Sekarang nampak tak? Atas meja tersebut. Okey, selepas 5 minit, Nampak tak? apa yang berlaku ialah kita akan Okey. dapati Yang ini terdapat saya guna yang fleksibel tadi tu. Yang fleksibel tadi tu fleksibel handphone holder tadi tu. Yang ni saya buat untuk yang ini. Tulis atas kertas je, simple. Yang ni sebab cikgu akan ambil makan masa untuk buat video yang berkualiti. Yang ni yang simple je. titisan air di luar. Okey dah, saya tunjuk sikit je lah. Okey, so stop sharing. Okey, tadi ada cikgu bagi tahu tak boleh ambil video orang lain dan letak ke channel kita. Betul? Tak boleh ambil video orang lain dan letak ke channel kita, langgar hak cipta. Okey? Video yang saya buat tu semua video saya. Tak ada video orang lain. Saya tak letak video orang lain dekat dalam channel saya. Yang saya letak video orang lain tu dalam tugasan murid. Saya letak, saya copy link channel video dalam tugasan murid dekat dalam WhatsApp. Okay. Bukan yang ni Okay, contoh dia saya buka. Nampak lagi ke saya punya window ke dah tak nampak? Tak nampak kan? Okey. Sekejap saya nak buka. Okey. Saya nak share. Okay, saya nak share apa yang kita boleh buat dengan PDF.
dulu. Saya nak share yang tu dulu. Okey, cikgu nampak tak saya punya PDF buku ni? Nampak tak? Nampak tak? Cikgu nampak tak? PDF buku teks. Okey. Okey, so nampak. Okey, dekat sini saya install satu program ni, nama dia Fozik Reader. Fozik Reader ni untuk kita view PDF file. Okey. Jadi cikgu install Fozik Reader ni dalam laptop cikgu. Lepas tu bila cikgu buka PDF, apa-apa saja bahan PDF, cikgu boleh terus buka kat sini. Dia akan buka dekat Fozik Reader ni. Lepas tu cikgu boleh ajar dan cikgu terus boleh buat annotation dekat sini. Okey, contoh dia cikgu nak highlight. Okey, cikgu tekan dekat pensel. Lepas tu draw je lah. Mengapa sisa makanan? Okey, ni. Tu kalau tak nak tekan balik. Ataupun cikgu boleh bulatkan apa-apa point yang cikgu nak terang kat budak. Okey. Dekat sini. Lepas tu boleh juga kalau ada soalan. Kalau ada soalan kan. Okey. Cikgu boleh type. Type je kat sini. Saya banyak guna yang macam ni. Apakah kesimpulan yang dapat buat? Okey, kesimpulannya yang ni boleh besarkan. Sebenarnya boleh besarkan. Ni. Dia akan keluar tanda ni. Besarlah. Besar ke kecil ke? Kesimpulannya lambat sikit lah komputer PC saya ni, PC dah ni. Okey, kesimpulan yang buatlah tak nak. Okey, PC saya ni lemah sikit lah. Okey. Okey. Cikgu boleh type je kat sini. Okey, senang. Yang ni cara guna kalau sebab tu saya banyak guna buku teks sebab saya boleh terus buat highlight kat sini sambil tu budak-budak pun tengok kan. Yang ni tu je lah untuk yang PDF ni. Okey. Okey. Lain lagi kita nak buat perkongsian. Dah pukul 9 lebih lah. Rupanya tak cukup masa. Okey. Yang perkongsian sepatutnya saya akan kongsi buat video sikit kan. Okey. Yang ni saya secara ringkas je lah. Saya buat kongsi secara ringkas. Memang tak cukup lah masa untuk sejam setengah nak belajar buat video lagi kan. Tak cukup. Okey. Okey, ni contoh arahan untuk Bukan yang ni. murid tahun 5.
Okay, bagi tajuk Sorry, mereka. bukan yang ini saya nak share. Sorry. Okay, ni baik. Sekarang saya nak tunjuk cara kita nak buat untuk transition. Okey, Ustaz. Baik, sekarang saya nak tunjuk cara kita nak buat video menggunakan KineMaster. Okay, yang first sekali kita download daripada Play Store, type KineMaster. Okey, yang ini ialah nak buat video KineMaster. Saya dah install, jadi saya open ni lah. Okay. Okay, sebelum kita edit video dekat KineMaster ni, kita ambil video mesti dah dalam bentuk landscape. Ambil gambar ke, ambil video ke dalam bentuk landscape. Okay, mula-mula tekan yang tengah ni, tambah. Okay, kita select dalam bentuk 16:9 ni. Bentuk landscape. Kemudian kita pilih katakan nak gambar, dan ambil je gambar mana-mana. Okey. Okey, yang ni gambar anak saya. Okay, saya ambil video dia. Okey. Kemudian katakan saya nak tambah gambar. Video. Okey, yang ni gambar. Okey, kemudian ni tolak menasib. Okey, katakan yang ni video, ni gambar. Okey, tandakan right kat sini. Okey, yang ni video. Dan kalau kita nak tengok dia macam mana, kita boleh play kat sini. Sekarang ni kadang-kadang video kita tu slow. Jadi kita boleh juga buat speed dia, kita naikkan speed dia. Okay, yang ni speed dia kurang 1 saat lah kan. Lepas tu kita nak naikkan speed dia bagi laju. Okay, katakan 1.5. Audio ni kalau kita nak mute. Okay, kalau nak mute, kita tekan. Okay, kita nak tengok. Okay, kalau tengok kat sini, dia punya suara tu jadi lain kan. Okay, sebab apa? Sebab kita dah cepatkan. Macam ni kita nak kekalkan suara yang sama. Okay, tekan balik, speed, pergi dekat, keep pitch. Okay, kita try. Jadi suara ni, suara kita tak berubah lah, dia tak jadi cikmang. Maksudnya kita kena pitch tu kita kena kita kena keep pitch. Okay, kalau kita tak nak suara, okay, kita tak nak suara, kita mute. Okay, kita mute. Yang ni saya tak buat tanda right lagi sebab saya cuma nak tunjuk je.
Okey. Tengok. Dia tak ada suara. Okey. Tu kalau kita video tu kita tak perlukan suara dia. Ataupun kita nak rakam lain, kita mute saja. Nanti kita tambah audio yang lain. Okey. Yang ni ialah video macam mana kita nak speed. Okey. Speed dan kita nak buang dia punya suara. Just kita klik je dekat gambar tu, dekat video ke gambar ke. Okey, dekat video lah. Sebab video yang bunyi kan, kalau gambar dia tak ada apa pun. Okey, video. Tekan dekat video. Kemudian, saya ulang balik ya. Tekan dekat video, kemudian kita ambil speed. Ni kalau nak cepatkan, nak lambatkan, dua ni lagi cepat lah. Biasanya kalau kita cepat pun antara 1.5